Good afternoon everyone, welcome back to my channel. I'm Cikgu Daryl and today we are going to start on a new topic on Module 5, Eating Right, Sing a Song. Okay, so just before that, let me try to introduce to you, 5 vocabularies for today. I don't take it randomly, this is taken from your textbook. Okay, so these are the 5 vocabularies provided by them, and by right there should be more because after this you are going to learn more vocabularies on the lyrics. So these are the 5 main vocabularies that they have introduced to you. So let's go through this together. Mari kita sama-sama tengok vocab yang telah disediakan di dalam textbook. Cikgu cuma ambil letak di sini untuk anda belajar. Mungkin antara kamu sudah tahu perkataannya dalam bahasa Inggeris, tetapi kemungkinan juga ada rakan-rakan kamu yang lain yang masih tidak tahu namanya dalam bahasa Inggeris. Jadi mari kita tengok gambar pertama. Yang kulitnya berwarna pink dan isi dalamnya berwarna yellow. So what is this called in English? It's a peach. Alright. And next, the skin is brown in color and the flesh is green in color. Rasanya anda semua tahu. This is kiwi. And the third one, it looks like a bottle shape. Bentuk macam botol, kulit warna hijau. Jadi dalam bahasa Inggeris ia adalah dipanggil sebagai pear. How about this one? You always use this when you go to supermarket with your dad and mom. You use this to store things that you want to buy. Kamu gunakan benda ini bila kamu nak membeli barang di supermarket. So what is this called in English? It's called basket. And last but not least, you always use this to spread it with the kaya on your toast. And this is called butter. Kan kamu selalu suka sapu dia kan dekat roti kamu dengan kaya sekali. Ini adalah mentega. So in English we call it as butter. Jadi sekarang cikgu sudah kasih shuffle. I have already shuffled the pictures, and I wonder if you can still remember the name of the each item here that I've mentioned earlier. So what is the name of this item, the yellow color one? It's butter. And how about this one? Bottle shape. Remember I said bottle shape. Green skin. Is a pear. And then this one, the thing that you use when you go to supermarket is called basket. And this one, you have the outer layer of brown skin. And then this one you have green flesh inside. This is kiwi. And last but not least, kulitnya berwarna ada sikit pink merah, isinya berwarna kuning. So it's called peach. So did you guess it correctly? Adakah anda teka dengan betul? Alright, ini adalah lagu yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama baca dahulu. Lirik lagu ini. Kamu boleh baca sama-sama dengan cikgu sementara kamu sedang menonton video ini. Alright. Tajuk, let's go to the market. I want something sweet. I want a cake. Let's go to the market and fill our basket. We need some sugar and some flour. We need 3 eggs for the cake. We need some butter and some milk and lots of yummy chocolate. I want something fresh. I want a fruit salad. Let's go to the market and fill our basket. We need a pear and an orange. We need 2 peaches and an apple. We need some kiwis for the fruit salad and a big pineapple. Alright, fokus dengan perkataan-perkataan yang berwarna merah ini sebab ini adalah vocab yang anda akan belajar untuk hari ini. Tajuk yang cikgu akan belajar mengajar secara eksplisit nanti ya. Jadi tolong fokus betul-betul. Mari kita sekarang dengar lagu dahulu ya. Something sweet, I want a cake. Let's go to the market and fill our basket. We need some sugar and some flour. We need 3 eggs for the cake. We need some butter and some milk and lots of yummy chocolate.
I want something fresh. I want a fruit salad. Let's go to the market and fill our basket. We need a pear and an orange. We need 2 peaches and an apple. We need some kiwis for the fruit salad and a big, big pineapple. Okay, sekarang mari kita tengok pula. Okay, lagu sudah pun dengar. Harap kamu suka. Kalau kamu suka lagu ini, okay, suka hatilah kamu bila mau kasih rewind balik lagu tu untuk dengar semula ya. Tapi ingat, fokus dengan perkataan yang diajar tadi. Okay, jadi hari ini cikgu akan ajar anda tentang countable and uncountable nouns. So, apakah itu countable nouns? Cikgu mula dengan countable nouns dululah. Countable nouns sebenarnya adalah benda yang boleh dikira dan dia dapat dikira dalam jumlah yang banyak. Secara lebih terperinci, ia juga bermaksud countable nouns ini sebenarnya mempunyai bilangan. Bila kamu nampak, kamu boleh menghitung dia. Okay? Dan pada masa yang sama, kalau dari segi ejaan, countable nouns dapat dieja, okay, apabila ejaan mereka boleh ditambah dengan s, es ataupun ies. Jikalau dalam bentuk plural, okay, bentuk plural dekat sini maksudnya mempunyai lebih dari satu ataupun banyak. Contoh, okay, 1 biji orange, kamu tiada tambah s. Kalau dah lebih dari 1, 2 biji orange, kamu tambah s, oranges. Okay? Manakala, walaupun kebanyakan countable nouns apabila dalam bentuk plural dapat ditambah dengan s, es ataupun ies, namun masih ada beberapa countable nouns yang dikecualikan daripada menggunakan s, es dan juga ies. Okay, antara contoh yang cikgu sediakan di sini adalah sheep, news, deer, fish dan juga lain-lain lah. Cikgu bagikan 4 sahaja contoh. Okay, maksudnya apabila, contohlah cikgu bagi sheep kan, maksudnya tidak kira kalau sheep dia hanya seekor ataupun lebih dari seekor ataupun sangat-sangat banyak, okay, ia tetap dieja sebagai sheep. Tidak perlu tambah s, tidak perlu tambah es dan tidak perlu tambah ies. Okay, manakala dari segi penggunaan determiner dia untuk menentukan bilangan dia, okay, anda tidak boleh menggunakan a little dan juga much untuk mengifatkan bilangannya, kerana a little dan much ini adalah digunakan untuk uncountable nouns. Alright? Okay, selepas itu, apa pula itu uncountable nouns? Uncountable nouns, tadi countable bermaksud boleh dikira. Jadi uncountable dekat sini ia bermaksud tidak boleh dikira. Okay? Uncountable nouns ini dia tidak boleh dikira kerana ia tidak mempunyai bilangan. Tidak kira sikit ataupun banyak, ia hanya boleh ditentukan melalui pemerhatian anda. Okey, tidak sama dengan countable. Countable kamu boleh nampak bilangan, kamu boleh hitung. Tapi kalau uncountable, kamu hanya boleh tengok, ini sikit, ini banyak. Tapi ada berapa? Susah mau dikatakan. Okey, dari segi ejaan pula, uncountable nouns ini tidak kira dia dalam bentuk singular kah ataupun plural kah, ejaannya tetap sama sahaja. Okey, singular dekat sini bermaksud satu, plural bermaksud banyak. Dalam konteks bahasa Inggeris, mana-mana benda yang dikatakan plural, asalkan dia lebih dari satu, maka dia akan dianggap sebagai banyak ataupun plural. Manakala dari segi penggunaannya, determiner contoh a few dan juga several tidak boleh digunakan untuk mengifat jumlahnya. Okey, kerana a bermaksud satu ataupun n juga bermaksud satu. Okey, a few dan several bermaksud beberapa, ya, untuk benda yang boleh dikira. Jadi tidak boleh digunakan dalam konteks ini. Okey. Alright. So, inilah lirik yang tadi saya ambil daripada lagu tadi. Cikgu tadi katakan fokus pada perkataan-perkataan warna merah tersebut. Okey, jadi sekarang mari kita tengok mana satukah perkataan dekat sini yang benda dia boleh dikira. Ada bilangan. Okey, kamu tengok dulu. Mungkin boleh pause kejap. Lepas ini cikgu bagi kamu jawapan ya. Okey, so jawapan cikgu dekat sini, benda yang boleh dikira adalah X. X ada bilangan kan, boleh nampak bilangan dapat dihitung. Okey, pear
Dapat dihitung tak? Buah-buahan ni dapat kan? Okay. Peaches dapat, orange, kiwis, apple and also pineapple. Betul ke tidak jawapan anda? Okay. Kalau betul, tulislah kamu berjaya dapat semua jawapan betul dalam ruangan komen cikgu. Okay. Manakala untuk I can't count them, yang uncountable ni macam mana pula? Okay. Benda yang tak boleh dihitung, sugar, gula, dapat dihitung ke tidak? Dia dapat dihitung. Setiap kali kamu hanya gunakan sudu saja untuk letak gula dalam air kamu. Kamu tidak tahu ada berapa biji dalam sebab dia tak boleh dihitung. So, sugar, okay, flour, tepung tak dapat dikirakan. Okay. Mentega dapat dikira. Cannot. Butter, milk lagi tak dapat lah, melainkan dia diisi dalam botol. Tapi dia masih tak boleh dihitung. Okay. Sebab dekat sini kita sebenarnya merujuk kepada benda asas dia sebelum dia dimodifikasikan kepada benda lain. Contohlah milk kan. Milk kalau sebelum dia dimasuk dalam botol, kamu dapat hitung tak? Tidak dapat. Itulah maksudnya uncountable. Okay. Chocolate, okay, sama juga dengan coklat. Sebelum dia dijadikan ke dalam, dipackage sebagai a bar of chocolate, dapat kamu hitung tak? Tidak dapat sebab dia dalam bentuk cecair. Okay. Alright. Okay. Next, mari kita tengok contoh exercise untuk hari ini. Tapi cikgu akan bagi kamu sedikit penerangan lah sebelum kamu buat exercise ni supaya kamu tidak keliru nanti ya. Okay, countable noun dan juga uncountable noun. Okay, kalau untuk countable, kalau benda dia hanya satu sahaja, selalunya kita gunakan determiner a ataupun n. Apa beza a dengan n? N untuk segala noun yang ejaan dia bermula dengan A, E, I, O, U. Okay, ataupun yang bermula dengan bunyi E, I, O, A. Okay. Tolong tengok betul-betul untuk huruf U ya. Dia mesti bermula dengan bunyi A, bukannya U ataupun bukannya U. Sebab kalau university, you cannot use an university. Okay, you must use a university. Okay, tapi untuk umbrella, sebab dia bunyi A, okay, maka dia akan gunakan an. Okay, manakala bagaimana pula kalau dari segi konteks sikit untuk countable dan uncountable? Kalau sikit, countable noun biasanya gunakan a few, manakala untuk uncountable dia menggunakan a little. Okay. Several juga boleh digunakan untuk bermaksud sikit bagi countable. Okay. Dan juga some, kedua-dua boleh pakai, tidak kira countable ataupun uncountable. Okay. Manakala untuk banyak pula, okay, kalau banyak, countable menggunakan many, uncountable gunakan much, tak boleh guna many ya, sebab many untuk yang boleh dikira sahaja. A lot of, dua-dua pun boleh guna. Okay, so dekat sini hari ini kamu jangan risau sangat. Okay, kamu tidak perlu ingat begitu banyak, tapi cikgu bagi penerangan lebih lah. Kalau kau boleh ingat lagi bagus lah, sebab fokus cikgu pada hari ini adalah a and some. Okay, dengan some, tiga benda ini sahaja. Okay, dan benda ini nanti akan banyak digunakan dalam latihan anda nanti. Ingat, a dengan n hanya digunakan untuk benda yang satu sahaja, dan ia memang digunakan untuk countable. Manakala some bermaksud sedikit ataupun beberapa, yang di mana dia boleh digunakan untuk countable dan uncountable nouns ya. Okay, tak apa, cikgu tunjuk sedikit latihan untuk anda supaya anda boleh ada gist lah dia nanti. Okay. Okay, tengok di sini durian kan. Berapa biji durian? Lebih dari satu, betul? So, dia sudah plural. Okay, kita tengok soalan dulu. Silva's mother bought durians at the market yesterday. Kalau kamu mau guna some pun tak jadi masalah, betul juga. Tapi dekat sini saya mau gunakan yang lebih accurate punya lah. Okay, lebih tepat punya, iaitu a few. Okay, boleh gunakan a few. Kamu pun boleh gunakan several, tak jadi masalah. Tapi cikgu dekat sini menggunakan konteks a few sahajalah. Okay, sebab dia hanya beberapa biji. Okay, dan dia boleh dikira. So dekat sini kalau kamu gunakan some, a few, several, cikgu terima ya. Okay, next, this is sugar. Okay, tengok dapat kira kah? Kalau cuba kamu zoom betul-betul, dapat kira berapa biji sugar? Dia dapat. Okay, so add what sugar in my coffee is good enough. I don't like it too sweet. Saya tidak mau terlalu manis. Kalau tak mau terlalu manis, biasanya tambah sedikit sugar sahaja kan. So,
a little. If you want to say ate some sugar, that is fine. Okay, boleh, tak jadi masalah. Banyak orang dekat sini. Okay, so there are, kalau orang boleh dikira tak? Boleh. Many. Okay, satu lagi yang boleh dipakai tadi, mula dengan a, berakhir dengan of. A lot of. Okay, countable dengan uncountable noun, a lot of boleh pakai untuk menunjukkan bilangan yang banyak. Okay, we have oil, we have eggs. Let's see the sentence. Ate what oil before you start frying egg? Okay, so oil, bila kamu nak goreng sebiji telur, banyakkah minyak yang perlu kamu guna? Tidak banyak kan? So ate some. Okay, some oil, tak jadi masalah. Nak gunakan a little oil pun boleh. Okay, some dengan a little dalam konteks uncountable nouns ini untuk bermaksud sedikit, sebenarnya diterima dua-dua ya. Okay, before you start frying, sebiji telur saja. Huruf bermula dengan E, so an egg. Alright. Okay, banyak betul minyak untuk goreng apa? Goreng ayam. So you need banyak minyak. What is banyak in English? Okay, untuk uncountable ada dua kan tadi. Satu adalah boleh digunakan dengan countable nouns, iaitu a lot of. Satu lagi, kalau countable bermaksud many, uncountable bermaksud much, or to deep fry the chicken. Okay. This one, oranges, boleh dikirakan, so dia memang countable sahaja. Okay, mailing, brought. Okay, 1, 2, 3, 4. A few boleh. Okay, some oranges pun boleh. Okay, tapi dekat sini cikgu gunakan several. Okay, tidak bermaksud some dengan a few tu salah ya. Betul juga, sebab mereka pun bermaksud lebih kurang sama. Okay. Alright, so ini latihan untuk anda pada hari ini. Okay, kamu klik saja nanti link dalam deskripsi video cikgu ini. Kamu klik saja untuk dapatkan latihan dia. Cikgu pun akan upload latihan ini dalam video itu nanti ya. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan, okay, tanya sahaja dalam ruangan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa kalau ada masa, pergilah laman Facebook cikgu untuk tengok-tengok update terkini cikgu, ataupun kamu boleh subscribe video channel cikgu ya, dan juga like video inilah kalau anda dapatlah. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Ada apa-apa soalan, tanya sajalah. Alright, so I will see you at the next video.